Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tentang topik itu warisan ilmu falak Syekh Abdullah Fahim yang diberikan oleh Puan Farha binti Muhammad kepada kami. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Farha kerana di samping kami melaksanakan tugas, kami juga dapat menambahkan ilmu-ilmu yang baru tentang ilmu falak. So, ahli kumpulan kami ada 5 orang, iaitu saya, Muhammad Anis bin Abdul Halim, 33 DPE 20F2028. Seterusnya, kawan saya, Farhan. Dan saya Muhammad Farhan bin Rusdi, nombor metrik 33 DPE 20F2029. Seterusnya, Qayyim. Nama saya Muhammad Qayyim. Nombor metrik saya 33 DPC 20F2006. Dan juga sahabat saya lagi 2 orang, iaitu Muhammad Aidil Haikal, 33 DCE 20F2025. Saya Muhammad Fatullah daripada kelas DPC 2A. Nombor matriks 33 DPC 20F2026. Siapa Abdullah Fahim? Abdullah Fahim atau nama penuh beliau Tuan Guru Haji Abdullah II bin Haji Ibrahim Ahmad bin Haji Abdullah I. Dilahirkan pada 1870, iaitu 28 April 1961. Merupakan seorang cendekiawan Islam dan juga ahli astronomi falak. Beliau adalah seorang ulama besar yang banyak jasanya kepada perkembangan Islam di tanah Melayu, iaitu Malaysia. Tempat kelahiran beliau, terdapat 2 cerita tentang tempat kelahiran beliau. Yang pertama, diceritakan beliau dilahirkan di kampung Syahab Ali yang terletak berhampiran dengan Masjidil Haram Mekah pada 1870. Dan kisah yang kedua menceritakan beliau dilahirkan di kampung Kubur Panjang, Kedah sebelum berpindah ke Mekah dengan bapanya Syekh Ibrahim Tahir. Di situlah beliau mendapat pendidikannya dalam bidang Islam, iaitu astronomi, asuluddin, ilmu Quran dan hadis. Abdul Fahim menjadi terkenal sebagai ulama masyhur di serantau. Tunku Abdul Rahman dan pemimpin-pemimpin Melayu lain sering mendapat nasihatnya dalam usaha mereka mendapat kemerdekaan. Sebagai contoh, Tarikh Kemerdekaan Malaysia diletakkan pada 31 Ogos 1957. Beliaulah yang memberi nasihat agar tarikh tersebut diletakkan pada Tarikh Kemerdekaan Malaysia. Beliaulah yang menasihati tuanku supaya bekerjasama dengan pemimpin kaum lain supaya penjajah British bersetuju memberi kemerdekaan. Dan tarikh meninggal beliau kembali ke Rahmatullah pada 28 April 1961 sewaktu berusia 91 tahun. Beliau adalah seorang tokoh ulama dan pendidik yang gigih serta banyak menabur jasa yang besar terhadap perkembangan Islam dan kemajuan sosial serta politik di negara ini. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada Muhammad Fatullah kerana telah membentangkan tentang pendahuluan. Jadi saya ingin menerangkan tentang pengenalan ilmu falak. Jadi apa itu ilmu falak? Ilmu falak merupakan ilmu yang mempelajari tentang posisi benda-benda langit, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, atau dikenali sebagai ilmu astronomi. Jadi ilmu falak ni kalau dekat negara Malaysia tidak sangat diwawarkan lah. Maksudnya jarang kita diperkenalkan dengan ilmu ni. Kalau kita diperkenalkan pun waktu kita sekolah rendah, macam kita belajar sirah-sirah Nabi ke, itu pun tidak terlalu mendalam, just hanya sekadar dia punya permukaan ilmu saja. Kalau ikutkan ilmu falak ni, kalau dekat luar negara memang sangat meluas, dan mereka banyak galakkan kepada kanak-kanak kecil yang minat dengan benda-benda astronomi ni, mereka akan bagi mereka belajar tentang ilmu falak ni. Jadi ilmu falak ni kalau dekat Malaysia sepatutnya lebih lagi diwawarkan lah, supaya kita dapat lebih dalam lagi tentang ilmu falak ni. Sebab berkenaan ilmu falak ni amat penting lah bagi agama kita. Sebab dengan ilmu falak ni lah kita menentukan arah kiblat, tarikh-tarikh Islam, dan juga macam jatuhnya anak bulan. Dan memang amat penting lah. Jadi Allah SWT telah berfirman berkenaan tentang ilmu falak ni ada dalam surah Yasin ayat 40 dan juga surah Al-Anbiya ayat 33. Jadi surah Yasin ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim.
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Maksudnya mengikut apa yang saya buat kajian daripada tafsir ni, tidak secara mendalam lah, tapi dia menerangkan bahawa bulan dan matahari ini tidak akan keluar dalam pada waktu yang sama. Maksudnya kalau malam memang waktu untuk bulan dan juga pada siang waktu untuk matahari. Dan seterusnya dalam surah Al-Anbiya 33, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Maksudnya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dalam ayat ni dia menerangkan bahawa matahari ni kalau untuk waktu siang ni adalah waktu untuk kita bekerja ataupun mencari pendapatan dan apa-apalah, dan juga pada waktu malam adalah waktu untuk kita rehat, macam-macam lagi lah untuk macam kita mostly memang waktu malam ni untuk kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Maksudnya macam kita solat tahajud, buat amalan, sebab itulah waktu kita untuk luangkan diri kita dengan Maha Pencipta. Sebab tentu orang di mana semua orang tengah tidur. Sebab waktu siang ni untuk bekerja semua, betul tak? Jadi jelas adalah ayat ni ilmu falak adalah ilmu membincangkan pergerakan bulan, matahari, bintang dan planet pada orbitnya masing-masing. So, skop kajian bidang falak ni luas. Dia melibatkan alam cakrawala keseluruhannya. Dan skop ilmu falak syari'i dekat Jabatan Mufti dekat Malaysia ni banyak tertumpu kepada suatu ibadah. Contohnya macam menentukan waktu solat, arah kiblat, takwim, hijrah, penetapan anak bulan dan gerhana matahari serta bulan, yang macam saya jelaskan tadi lah. Jadi saya serahkan pertanyaan seterusnya kepada Muhammad Bayu. Okey, terima kasih kepada saudara Muhammad Hanif kita kerana telah menerangkan tentang pengenalan ilmu falak. Baiklah, sekarang saya akan membahaskan tentang kupasan ilmu bintang, iaitu yang berkaitan juga dengan ilmu falak. Ia terbagi kepada dua. Yang pertama ialah ilmu falak astronomi yang membincangkan tentang kedudukan bintang-bintang, pergerakannya dan ketentuan-ketentuan gerhana matahari. Yang kedua ialah ilmu tanjim, ilmu astrologi yang membincangkan perhubungan-perhubungan pergerakan bintang dengan kelahiran, kematian, kebahagiaan, kecelakaan, hujan, kesihatan dan lain-lain. Baiklah, kita rujuk kepada ilmu falak astronomi yang ilmu poin pertama kita. Okey, seperti yang kita boleh rujuk dekat dalam poin tersebut, ilmu astronomi falak ni kita boleh bahaskan tentang penyempurnaan sesuatu ibadah, khususnya yang berkaitan dengan penentuan waktu solat, penentuan arah kiblat, penentuan takwim hijrah, penetapan anak bulan, gerhana matahari dan sebagainya. Okey, misal contoh macam penetapan anak bulan. Okey, bila macam contoh bila bulan puasa, penemuan anak bulan ni dapat membantu orang Islam menentukan bulan yang akan datang seperti bulan baru. Contohnya macam bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan sebagainya. Dengan penemuan tersebut juga umat Islam dapat menentukan jumlah hari macam dalam sebulan untuk tentukan macam bulan akan datang. Macam tak semestinya di bulan puasa saja kita rujuk anak bulan. Begitulah secara keseluruhan umum bagi ilmu falak astronomi. Seterusnya saya akan membahaskan tentang ilmu tanjim astrologi. Okey, ilmu tanjim astrologi ni ia membincangkan tentang perhubungan pergerakan bintang-bintang dengan kelahiran, kematian, kebahagiaan, kecelakaan, hujan, kesihatan dan lain-lain. Okey, misal contoh macam kita rujuk kepada poin tersebut, macam dia cakap tentang kelahiran, kematian, kebahagiaan, kecelakaan, macam poin-poin tersebut semua menceritakan tentang benda yang kita tak boleh ramalkan,
Tapi dalam kita kena lihat juga, macam dalam point tu ada benda yang kita tak boleh ramal tapi kita boleh percaya. Macam contoh saya terangkan, benda yang kita boleh ambil kalau kita belajar astrologi. Contoh dia kita macam dari orang zaman Yunani kuno lagi, diorang gunakan bintang sebagai penunjuk arah. Macam contoh bila kita sesat dekat hutan, tak pun macam orang Yunani kuno ni dulu dia suka belayar, jadi tak ada kompas, kita akan gunakan bintang sebagai penunjuk arah. Macam contoh antara bintang tu ialah Big Dipper yang bentuk senduk. Bintang tersebut dia menunjukkan ke arah utara. Yang macam tu kita bolehlah macam belajar dan gunakan ilmu tersebut. Tapi antara benda yang kita tak boleh ambil tu macam macam contoh kebahagiaan, kecelakaan, macam tu kan. Saya terangkan dia ilmu yang meramal, macam menentu nasib. Okey, salah satu contohnya macam zodiac signs tu. Yang dekat bintang tu dia ada bentuk-bentuk yang tertentu. Okey, zodiac signs ni macam dia kita boleh bahaskan tentang macam peramalan. Macam contoh dia orang cakap kalau 2021 orang yang percaya dia lahir di zodiac signs Libra, dia orang cakap yang dia orang akan ambil kehidupan dengan mudah. Jadi macam peramalan segala benda-benda teori macam tu memang kita tak boleh belajar, kita tak boleh percaya. Tapi kalau untuk belajar sebagai pengetahuan tak apa. Sebagai contoh yang lain macam bintang-bintang di langit. Orang Arab di zaman jahiliah lagi, diorang percaya yang kalau bintang-bintang di langit akan membawa macam berkat seperti hujan, kesuburan pertanian dan tanaman diorang. Macam benda-benda ni semua macam kepercayaan yang kita tak boleh ambil dan terima. Saya rasa itu saja dari saya. Untuk slide seterusnya saya akan paskan kepada saudara kita Aidil. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Qayyim. Saya sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Aidil Aikal bin Murad. Nombor matrik saya 33 DCE 20F2025. Saya membentangkan tentang warisan Syekh Abdul Fahim. Terdapat 3 warisan Syekh Abdul Fahim yang masih kekal sehingga kini. Warisan pertama adalah warisan jadual takvim solat sepanjang tahun. Semasa Syekh Abdul Fahim mendalami ilmu falak, beliau menyenaraikan waktu solat daripada solat subuh sehingga solat isyak. Dan jadual takvim solat itu yang asli itu masih dijaga oleh Ustaz Mokhtar, diwarisi daripada datuknya, dan datuknya adalah murid kepada Syekh Abdul Fahim. Walaupun tulisan jadual yang asli itu agak kabur, tetapi kebijaksanaan Ustaz Mokhtar membuat salinan yang baru, dan waktu solat itu yang tulisan itu masih kekal dan bukan kekal, boleh dibaca, dan pengunjung pun boleh melihat tulisan tersebut yang ditulis oleh Syekh Abdul Fahim. Warisan kedua adalah penentuan arah kiblat dan waktu solat menggunakan jam zawal. Jam zawal ini terdiri daripada kompas saku dan jam ke kotak matahari. Syekh Abdul Fahim menggunakan jam zawal ini untuk menentukan arah kiblat dan waktu solat. Beliau juga sempat mengajar anak-anak muridnya untuk menggunakan bagaimana menggunakan jam zawal berpandukan bayang matahari. Dan kawan saya Muhammad Farhan akan menerangkan bagaimana menggunakan jam zawal ini. Syekh Abdul Fahim juga menyeraikan arah kiblat beserta dengan sudut darjah, sekali juga dengan longitude dan latitude, dan hasil kajian sehingga kini bahawa pengiraan Syekh Abdul Fahim tepat dan masih diboleh pakai. Akhir sekali adalah warisan ketiga adalah perigi pencerapan bintang. Sepanjang Syekh Abdul Fahim menjadi mudir di Madrasah Idrisiyah,
beliau telah membina sebuah perigi bernama Balai Cerap. Dan Balai Cerap ni seperti seakan-akan perigi, tapi bukanlah sepenuhnya perigi. Dia bentuknya seakan-akan perigi. Dan perigi ni bukanlah untuk meneropong bintang-bintang di langit. Perigi ni adalah untuk melihat laluan sinar dan untuk mengukur sudut perjalanan matahari. Dan ketiga-tiga warisan ini menunjukkan bahawa Syekh Abdul Fahim mahir pakar dalam ilmu al-falak. Walaupun pada zaman itu Syekh Abdul Fahim tidak mempunyai teknologi seperti kini untuk mendalami ilmu al-falak. Sekian, terima kasih. Saya akan memberi pembentangan seterusnya kepada Muhammad Farhan Rosdi untuk membincang cara untuk mengguna alat-alat yang digunakan oleh Syekh Abdul Fahim. Ya, terima kasih daripada Aidil kerana menerangkan info-info yang menarik. Dan saya akan menerangkan penggunaan alatan-alatan yang dibangunkan oleh Syekh Abdullah Fahim. Yang pertamanya takwim. Takwim ni dia macam penggunaan dia satu sistem penyatuan. Dia macam kalender lah kalau ikut pada masa sekarang, kalau panggil kalender. Untuk menyatukan pengukuran masa bagi satu masa yang panjang. Pengukuran masa adalah berdasarkan daripada pergerakan objek-objek cakrawala, terutamanya bulan ataupun matahari. Secara ringkasnya, bulan digunakan kerana perubahan fasanya memberikan petunjuk tentang julat satu masa. Manakala matahari digunakan kerana perubahan musim daripada pergerakan tahunan. Unsur penting yang terdapat pada takwim mestilah kena ada bulan dan tahun. Mengenai pengukuran masa, Allah SWT telah berfirman dalam surah Yusuf ayat 5, iaitu dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah randah pada tempat-tempat peredarannya, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan kegunaannya. Allah menjelaskan ayat-ayatnya satu persatu bagi kaum yang maha mengetahuinya. Selain itu, definisi bagi perkataan takwim ni dia berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud maklumat tahunan yang terdiri daripada tarikh, keadaan cuaca, maklumat astronomi, jadual pasang surut dan maklumat-maklumat lain yang disusun dalam satu jadual. Dan saya cakap tadi, gunaan dia macam kalender lah. Dan yang kedua iaitu kompas menentukan arah kiblat lah. Tuan Haji Mukhtar Mak Zaman telah mempertunjukkan cara untuk menentukan bagaimana matahari boleh digunakan untuk mendapatkan waktu solat. Kalau korang yang tak tahu ni, Tuan Haji Mukhtar Mak Zaman ni merupakan anak didik kepada Syekh Abdullah Fahim. Selain itu, selain kalau tak ada kompas, kita juga boleh gunakan jam lah, jam tangan. Dengan demikian, kenapa ruju mujayab menjadi satu peralatan bantuan yang sangat tinggi nilainya bagi para ahli falak silam. Yang ketiga, beliau juga mempunyai idea yang begitu menarik, iaitu seakan cuba mewujudkan sebuah balai cerap bintang. Balai cerap bintang berkenaan bukanlah dalam erti kata sebenar untuk meneropong bintang-bintang, tapi ia merupakan sebuah lubang yang digali berbentuk seakan-akan perigi. Dia punya function ni macam teleskop lah untuk teropong bintang. Perigi ini dianggap satu monumen warisan yang cukup bernilai jika masih wujud di zaman ini, sebagai satu pengiktirafan penglibatan Abdullah Fahim dalam bidang ilmu falak. Perigi cerapan berkenaan dibina oleh anak-anak murid almarhum. Perigi ini cukup dalam sebuah perigi berkenaan agak lain dari perigi biasa kerana ia mempunyai sekian banyak yang berpenjuru konkret dan seakan sebuah saluran yang sangat panjang. So, yang terakhir, cara-cara kita nak
mengecam burus bintang. Alatan rubu mujayyab yang diperbuat daripada kayu mempunyai kepunyaan Syekh Abdullah Fahim. Sejenis alat digelar rubu mujayyab ni ataupun kudran kepunyaan Syekh Abdullah Fahim yang masih disimpan dengan elok adalah digunakan beliau untuk menghitung waktu sembahyang sepanjang tahun dan juga menentukan kedudukan burus-burus bintang. Saya serahkan kepada Boyim untuk slide yang seterusnya. Baiklah, sampai ke pengakhiran slide kita, iaitu kesimpulan. Almarhum Syekh Abdullah Fahim adalah tokoh guru agama yang berkaliber dan permeggiannya mengisi ruang yang kosong yang ditinggalkan untuk generasi akan datang. Syukur kepada Allah SWT kerana kita masih ada golongan yang cerdik, pandai, yang baru dan sentiasa berusaha ke arah kemajuan seperti yang dilakukan olehnya. Dengan ini dapat memberikan impak yang besar terhadap negara dalam kemajuan serta memperlihatkan bahawa banyak lagi anak-anak muda yang bijaksana. Oleh itu, kita kena sentiasalah bersyukur dan belajar menghargai ilmu yang kita pelajari. Macam sahabat kita terangkan tadi, ilmu-ilmu memanglah penting macam untuk kehidupan seharian kita. Jadi sebagai pelajar kita kenalah sentiasa bersyukur sebab tak semua orang dapat peluang untuk belajar ilmu yang seperti kita membahaskan sebentar tadi. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akan sambungkan slide seterusnya kepada saudara kita, Anip. Terima kasih kepada Muhammad Qayyim telah menerangkan kesimpulan. Terima kasih kepada Muhammad Farhan telah menerangkan secara jelas tentang peralatan-peralatan digunakan Abdullah Fahim, dan juga terima kasih kepada Aidil dan juga Adi telah menerangkan apa isi-isi penting dalam topik ini. Sekian itu saja daripada kami. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan. Harap apa yang kami kongsikan ni dapat menambahkan sedikit ilmu pengetahuan kita.